أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan rasanya baru saja bermula. Namun pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8. Kita tidak rasa bahawa begitu cepatnya masa berlalu. Baginda Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, beliau memberitahukan kepada kita semua berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa huwa syarru awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratu wa akhiruhu ittiqu minan nar. Dari Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa bulan suci Ramadan ini adalah satu bulan yang 10 hari pertamanya adalah rahmat. Jadi sekarang ini kita melalui fasa pertama di dalam bulan suci Ramadan, di mana dalam 10 hari pertama ini Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia. 10 hari pertengahannya memberikan maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan 10 hari terakhir ianya menyelamatkan dari api neraka jahanam. Jadi Rasulullah SAW, seperti mana saya katakan tadi, membahagikan bulan Ramadan ini kepada 3 fasa. Fasa pertama merupakan fasa di mana Allah Ta'ala menyediakan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Fasa yang kedua iaitu 10 hari yang berikutnya, iaitu hari ke-11, 12 sehinggalah ke hari yang ke-20, Allah Ta'ala menyediakan maghfirah, keampunan bagi kita. Dan 10 malam terakhir, iaitu 21 dan berikutnya sampailah ke hari terakhir bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala menyediakan keselamatan bagi kita daripada api. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Berkenaan dengan hadis ini, terdapat banyak sekali riwayat, berbagai-bagai riwayat. Sebahagian riwayat ada yang sedikit ataupun pendek, tetapi sebahagian riwayat ada yang menceritakan berkenaan perkara ini dengan secara terperinci. Namun keutamaan ketiga pembahagian yang telah dijelaskan tadi terdapat kesamaan dalam setiap riwayatnya. Dari setiap riwayat hadis itu, baik hadis itu secara ringkas maupun secara terperinci, persamaan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ada dalam semua hadis tersebut, maupun ringkas ataupun secara terperinci, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa bulan Ramadan ini dibahagi kepada 3 fasa. Yang pertama rahmat Allah Ta'ala, yang kedua maghfirah Allah Ta'ala, dan yang ketiga keselamatan daripada Allah Ta'ala daripada api untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi di sini dapat kita lihat, setelah kita menjalani
ibadat puasa kita ini di 10 hari pertama ini, di fasa yang pertama ini, di mana Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala menyediakan rahmat bagi kita semua, di mana dia membukakan pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya kepada kita semua. Dan ini dapat kita lihat di mana hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di dalam hadis ini kita dapat melihat bagaimana cintanya, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Iaitu apabila tiba bulan Ramadan ini, maka dibukakan pintu syurga. Lihat dia bagaimana Allah Ta'ala itu sayangnya kepada kita semua. Dia membukakan pintu syurga bagi kita. Apabila tiba masuk bulan Ramadan ini, dia memberitahukan kepada kita semua, aku membukakan pintu rahmatku, pintu kasih sayangku untuk kamu semua. Datanglah kepadaku, dan aku membukakan pintu syurga bagi kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, wa hulikat abwabun nar, dan sayangnya, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dia menutupkan pintu neraka bagi kita. Pintu api itu dia tutup supaya kita tidak masuk ke dalam. Tadi dia dah buka pintu rahmatnya, pintu syurganya, kerana sayang dan kasihnya kepada kita. Kemudian dia menutup pintu neraka, pintu api itu. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Terikat syaitan-syaitan itu. Bagaimana syaitan itu boleh terikat? Bagaimana syaitan itu boleh terbelenggu? Inilah disebabkan hangatnya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan hangatnya kecintaan Allah kepada kita semua. Disebabkan ibadat yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini telah membuatkan syaitan itu terbelenggu, telah membuatkan syaitan itu terikat. Dia tidak ada peluang, dia tidak ada ruang untuk mengajak kita melakukan kejahatan dan kemungkaran. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya kepada kita semua di 10 hari yang pertama bulan suci Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedang melalui fasa yang pertama ini, di mana kita dah dengar tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala menyediakan rahmat dan kasih sayangnya. Dia mengajak kita, ayo mari aku membukakan pintu rahmat dan kasih sayangku, datanglah kepadaku. Dan dia membukakan pintu syurga bagi kita semua, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadat puasa. Dan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadat puasa, dia tutupkan pintu api, itu pintu neraka. Kemudian bagi orang-orang yang berpuasa itu, bagi mereka Allah Ta'ala belenggukan, Allah Ta'ala ikat syaitan-syaitan itu, sehingga kan tidak ada peluang bagi orang yang berpuasa itu melakukan kejahatan dan kemungkaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sangatlah bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana bulan suci Ramadan dan fasa yang pertama yang sedang kita lalui ini, Allah Ta'ala menyediakan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua. Jadi jangan kita lepaskan peluang kita. Berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengurniakan taufik kepada kita untuk kita banyak-banyak beribadat kepadanya. Sehingga kan seperti mana saya katakan tadi, hangatnya, panasnya ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan peluang kepada syaitan untuk menarik dan mengajak kita melakukan kemungkaran dan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah-perintah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah nanti saya akan sambung perkara ini kerana ada 3 fasa yang Rasulullah SAW terangkan. InsyaAllah di hari yang berikut nanti kita akan mendengar bagaimana penerangan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasir Aziz berkenaan dengan 10 ataupun fasa yang kedua, iaitu yang penuh dengan maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan huzur memetik sabda-sabda Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam berkenaan dengan perkara ini.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbahagialah kita semua yang sedang menjalani ibadah puasa ini. Sekali lagi saya ulang dan saya ingatkan kepada kita semua, di mana bulan suci Ramadan ini baginda Rasulullah SAW telah membahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama iaitu 10 hari pertama, Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala memberikan ataupun membuka pintu rahmat dan kasih sayangnya. Fasa yang kedua ataupun 10 hari yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan maghfirah ataupun keampunan bagi kita semua. Dan fasa yang ketiga iaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan keselamatan ataupun najat bagi kita semua, di mana kita akan terlepas daripada api neraka ataupun jahanam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kita melaksanakan ibadat puasa kita dan disertai dengan amalan-amalan nafal, dapat menarik kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seterusnya kita akan dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurganya melalui satu pintu yang mana Rasulullah SAW menerangkan di dalam hadis bahawa pintu orang-orang yang berpuasa dia akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya ibadat puasa kita semua ini dikabulkan olehnya, dan seterusnya kita akan terselamat daripada api neraka dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, dia akan memasukkan kita semua ke dalam syurga melalui pintu Rayyan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.